Pada permulaan filem, kita akan diperkenalkan dengan seorang ibu bernama Adele dan anaknya, Henry. Kita boleh lihat mereka berdua nampaknya sedang menjalani kehidupan yang cukup bahagia bersama. Adele adalah ibu tunggal selepas suaminya bernama Gerald memutuskan untuk berkahwin dengan wanita lain. Selepas perceraian mereka, Gerald selalu meminta Henry untuk tinggal bersamanya, tetapi Henry tidak mahu pergi ibunya seorang diri kerana ibunya hebat. Adele pula tidak kisah tentang perkahwinan Gerald, dan memutuskan untuk menerima keputusan bekas suaminya dengan redha. Sebenarnya, dia kini telah kehilangan rasa cinta, yang membuatkan dia termenung dan sunyi sepanjang masa. Semester baru akan bermula, di mana Henry mula menyediakan peralatan sekolah dan pakaiannya. Memandangkan seluar itu tidak lagi sesuai, Adele dan Henry memutuskan untuk pergi ke bandar untuk membelikannya seluar baru. Semasa Adele berada di pasar raya membeli belah pakaian, Henry mendekatinya dan meminta izin untuk pergi ke bahagian komik di rak belakang kedai. Pada usia ini, Henry nampaknya lebih berminat dengan majalah dewasa. Semasa dia melihat buku komik, seorang lelaki yang mencurigakan keadaan tiba-tiba menghampirinya dan meminta bantuannya. Nama lelaki ini ialah Frank, dan dia bertanya Henry untuk memberinya tumpangan kerana dia berdarah. Frank kemudian membawa Henry kepada ibunya. Pada mulanya, Adele berasa sangat curiga terhadapnya dan enggan menuruti permintaannya. Tetapi oleh kerana Frank menimbulkan sedikit ancaman, Adele terpaksa mengikut permintaannya. Frank kemudian meminta Adele untuk memandunya ke rumahnya kerana dia tidak berniat untuk singgah. Apabila mereka tiba di rumah Adele, dia menawarkan Frank secawan kopi sambil menyimpan pisau dalam poket dia. Frank kemudian cuba untuk mengaku kepada Adele dan Henry bahawa dia sebenarnya baru sahaja melarikan diri dari penjara. Dia melarikan diri dengan terjun dari tingkat 2 hospital ketika menjalani pembedahan usus buntu. Pada ketika ini, Frank berhasrat untuk tinggal sehingga petang sementara menunggu kecederaannya kaki untuk pulih. Dia juga bercadang untuk menunggu kereta api itu berlalu, sebelum cuba menerkam menunggang jauh dari tempat mereka. Selepas mendengar ini, Adele cuba bertegas dengan Frank, memberitahu dia untuk tidak mencederakan dirinya atau Henry, walaupun sukar untuk mempercayai bahawa dia akan melakukannya. Tidak lama selepas itu, mereka melihat berita tentang pelarian Frank yang mula tersebar melalui media dan di televisyen. Henry melihatnya dan dia bertanya kepada Adele sama ada melanggar undang-undang untuk menyembunyikan seorang pelarian. Adele yang bimbang dan takut menjawab bahawa semuanya akan baik-baik saja kerana Frank sahaja bersembunyi selama beberapa jam sebelum meneruskan lariannya. Frank menyedari apa yang dia lakukan dan berkata begitu jika ada orang singgah, dia akan berpura-pura menculik mereka supaya Adele tidak ditangkap oleh undang-undang. Oleh itu, Frank mengikat Adele pada kerusi sebagai persediaan supaya ia tidak kelihatan begitu mereka merancang untuk menyembunyikan pelarian itu. Sebenarnya simpulan yang digunakan pada Adele boleh jadi terlepas sendiri tetapi dia tidak mahu melepaskannya memandangkan keadaan mereka sekarang. Selepas mengikatnya, Frank menyediakan hidangan untuk Adele, dengan sebahagian makanan dikhaskan untuk Henry. Pada tengah malam, Henry terjaga dari tidurnya dan menyedarinya bahawa Frank telah membiarkan ibunya tidur di atas katilnya, tetapi dia masih mengikatnya. Ternyata Frank masih berada di dalam rumah dan telah tertidur di tingkat bawah. Keesokan paginya, Frank membantu Adele dengan semua kerja rumah, termasuk membetulkan tangga, mengemas rumah, menukar minyak kereta dan menukar Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Nafis Relau. Selepas itu, dia mengajar Henry cara yang baik untuk bermain baseball. Adele dan Henry nampaknya mendambakan atas belayan suami dan ayah ketika ini yang sebenarnya datang dari pelarian penjara. Sedang Adele menjahit seluar Frank, tiba-tiba mereka mendengar ketukan kuat di pintu. Frank segera memberitahu Henry untuk mengatakan bahawa ibunya tiada di rumah. Apabila Henry membuka pintu, ternyata itu adalah jiran mereka. Dia singgah bawa mereka beberapa buah peach sambil mengingatkan Henry supaya berhati-hati dalam keadaan semasa. Selepas itu, Frank datang dengan idea untuk membuat pai daripada peach yang agak banyak. Pada masa inilah Henry dan Adele semakin rapat dengan Frank. Selain itu, Frank mengajar mereka cara membakar satu demi satu dengan cara yang sangat tenang. Sambil menikmati pai mereka pada waktu petang, Frank memberikan Adele sedikit sentuhan. Ia membuatkan Adele berasa sangat selesa sehingga dia menyandarkan kepalanya pada bahu Frank.
Tetapi mereka tiba-tiba terdengar bunyi kereta polis yang lalu di hadapan rumah Adele. Ini membuatkan Frank sedar bahawa dia perlu meninggalkan mereka pada masa itu. Tetapi Adele dan Henry sebaliknya menghalangnya, dan Adele memberitahu Frank untuk tinggal sehingga luka itu benar-benar kering. Keesokan harinya, Henry melihat Frank membersihkan bumbung rumahnya sementara Adele menyediakan kopi untuknya. Dia juga membetulkan papan kayu di tangga, membaiki engsel pintu dan menggantikan tayar kereta. Tugas biasa yang biasanya dilakukan oleh ketua keluarga. Selepas itu, Henry disuruh pergi ke pasar raya dan membeli barangan runcit. Di pasar raya, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Elena, yang baru-baru ini berpindah ke bandar ini. Elena kemudian bertanya kepadanya apa yang dia boleh lakukan di bandar ini. Selepas dia membeli barangan runcit, Henry segera pulang ke rumah tetapi dia terlupa untuk menutup pintu dengan betul. Tidak lama kemudian, jiran mereka yang bernama Evelyn tiba-tiba memasuki rumah mereka, menyebabkan Henry panik. Ternyata Evelyn perlu meninggalkan anaknya, Barry, kepada Adele kerana dia mempunyai anak perkara kecemasan. Adele pada mulanya menolak kerana dia bimbang Barry akan mengetahuinya penampilan Frank. Tetapi Evelyn terus mendesaknya, dan Adele terpaksa menerima permintaannya. Memandangkan Barry dilumpuhkan dan tidak dapat berkomunikasi secara normal, Frank tidak kisah menunjukkan dirinya kepada Barry. Selain itu, dia juga membawa Barry bermain baseball dengan dia di belakang rumah. Dia melatih Henry dan juga Adele tentang cara memukul baseball dengan betul. Badan Adele kerap menggeletar dengan gegaran, yang menyukarkannya untuk memegang kayu baseball. Tetapi Frank terus membantu Adele sehingga dia berjaya memukul baseball. Semasa mereka menonton televisyen pada waktu malam, mereka melihat berita tentang Frank sekali lagi. Pada saat ini, Barry nampaknya agak terkejut dengan fakta bahawa Frank adalah tahanan polis yang melarikan diri. Evelyn akhirnya kembali dan ingin menjemput anaknya. Seperti yang dijangka, Barry terus cuba memberitahu ibunya bahawa Frank ada di sana. Selepas Evelyn dan Barry pulang ke rumah, Henry terdengar Adele dan Frank membincangkan rancangan mereka untuk melancong bersama ke Kanada. Keesokan paginya, Adele dan Frank meminta Henry pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku tentang negara Kanada. Semasa di perpustakaan, Henry bertemu Elena sekali lebih-lebih lagi, yang ternyata baru-baru ini berpindah dari Chicago. Tambahan pula, dia terharu kerana gangguan makan, dan ibu bapanya berpendapat bahawa persekitaran sekolah baharu akan membantu. Tetapi menurutnya, ibunya sebenarnya hanya mahu menyingkirkannya supaya dia boleh main-main dengan boyfriend dia. Henry kemudian menceritakan kisah Frank, yang nampaknya mempunyai cerita yang hampir serupa dengan gadis itu. Semasa dia mendengar ceritanya, Elena memujuk Henry singkirkan Frank kerana Frank mungkin mengambil ibunya yang jatuh cinta dan meninggalkan Henry sendirian. Apabila dia pulang ke rumah, Henry mula berasa sedih, dan dia melihat sebuah akhbar dengan ganjaran $10,000 untuk sesiapa yang jumpa Frank. Pada sebelah malam, ayahnya membawanya keluar makan malam bersama keluarga barunya. Apabila Henry pulang ke rumah, dia melihat Frank dan Adele menari bersama. Adele memberitahunya bahawa mereka akan berpindah ke Kanada dan memulakan hidup baru di sana. Apabila Henry mendengar kata-kata itu, dia segera memikirkan apa yang dikatakan Elena. Dia fikir itu miliknya, ibunya akan meninggalkannya, tetapi ibunya memberi jaminan bahawa dia tidak akan berbuat demikian. Adele memberitahu bahawa Henry perlu meninggalkan sekolah, dan tidak memberitahu sesiapa tentang perkara ini. Keesokan paginya, mereka mula mengemas barang-barang mereka sebagai persediaan untuk mereka perpindahan yang akan datang ke Kanada. Frank menemui album keluarga Adele, dan Henry kemudian meminta izin untuk keluar sebentar. Ternyata Henry pergi berjumpa Elena, di mana dia memberitahunya tentang perpindahannya esok. Elena kemudian mencium Henry, seakan-akan dia tidak tahan memikirkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Adele, sebaliknya, bimbang kerana luka Frank dijangkiti yang menyebabkan dia sukar untuk berjalan. Bila Adele memutuskan untuk pergi membeli ubat, dia kelihatan gugup, di mana dia mula menceritakan kisah silamnya kepada Frank. Selepas Henry dilahirkan, Adele dan Gerald merancang untuk mempunyai anak kedua. Tetapi mereka selalu gagal kerana Adele sering keguguran sehingga tidak dapat hamil lagi.
Itulah yang membuatkan Gerald memutuskan untuk meninggalkan Adil, dan memulakan keluarga baru dengan orang lain. Akibatnya, dia berhenti berjalan-jalan, dan tidak boleh keluar rumah. Adil berasa kasihan Frank kerana dia tidak boleh memberinya sebuah keluarga, tetapi Frank mengatakan bahawa dia telah memberikannya satu keluarga. Kami juga mengetahui mengapa Frank dipenjarakan di sini. Frank berkongsi bahawa dia adalah seorang askar tentera yang jarang pulang ke rumah, dan dia mempunyai seorang isteri bernama Mandy. Perkahwinan mereka sangat rapuh kerana Mandy sering menipunya dengan orang lain dan mempunyai anak. Pada suatu hari, Frank akhirnya mengetahuinya anak yang Mandy lahirkan bukan miliknya. Ini sudah tentu membuat Frank marah dan dia menolak Mandy, yang menyebabkan dia terlanggar dan mati secara tidak sengaja. Henry juga tidak dapat menerima hakikat itu Mandy telah membiarkan anaknya lemas di dalam tak mandi. Keesokan harinya, pada hari mereka akan berpindah, Henry menulis surat untuk memberitahu bapanya bahawa mereka akan berpindah ke Kanada. Dalam perjalanan pulang, Henry didatangi polis yang menawarkan diri untuk membawanya pulang. Untuk mengelak daripada disyaki, Henry terpaksa pulang bersama polis. Apabila mereka tiba di rumah, Adil berada terkejut melihat Henry pulang bersama pegawai itu. Pegawai polis itu agak ingin tahu kerana dia melihat banyak barangan di dalam keretanya. Adil berkata begitu melalui barang-barang mereka dan menyingkirkan apa yang mereka tidak perlukan. Frank adalah memerhati dari atas, dan dia segera bersembunyi apabila dia melihat pegawai polis masuk untuk membantu mereka. Selepas pegawai polis itu pergi, Frank meminta Adil dan Henry pergi ke bank untuk mengeluarkan wang persediaan mereka. Malangnya, semasa Frank menukar lampu mentol, Evelyn tiba-tiba menerjah masuk rumah. Dia datang membawa makanan sebagai tanda terima kasih kepada Adil kerana menjaga anaknya sebelum ini. Pada ketika ini, Frank menyedari bahawa keadaannya sudah berada dalam bahaya kerana berita tentangnya telah merebak ke mana-mana, tetapi dia tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Evelyn juga kelihatan agak terkejut apabila menyedari hadiahnya. Frank kemudian mengambil makanan dan berkata begitu dia hanyalah seorang tukang yang datang untuk membaiki sedikit kerosakan. Selepas mengeluarkan wang mereka dari bank, mereka segera pulang ke rumah. Tetapi apabila Henry dan Adil pulang ke rumah, mereka tidak mempunyai masa untuk berbuat apa-apa kerana mereka mula mendengar bunyi siren polis semakin hampir dengan rumah mereka. Mereka menyedari bahawa seseorang telah membocorkan keberadaan Frank kepada polis. Selepas itu, Frank segera berpura-pura menculik Adil dan Henry supaya kedua-duanya tidak didakwa. Frank percaya kemungkinan mereka akan bertemu lagi dalam 20 tahun lagi. Adil dan Henry pecah menangis kerana mereka menyedari usaha mereka telah sia-sia. Akhirnya, Frank menyerahkan dirinya kepada polis. Selepas kejadian itu, Adil dan Henry pergi ke pejabat pendakwa raya untuk memintanya hukuman Frank dikurangkan dan menjelaskan bahawa dia tidak pernah menyakiti mereka. Tetapi mereka dimaklumkan oleh pendakwa bahawa pengakuan itu tidak perlu direkodkan. Ini disebabkan kemungkinan itu Adil akan dikenakan tindakan undang-undang dan akan kehilangan hak penjagaan Henry. Selepas itu, Frank masih dihukum penjara 10 tahun kerana melarikan diri dan 15 tahun kerana menculik. Dalam masa sebulan, Adil yang dalam keadaan tertekan, secara sukarela menyerahkan hak penjagaan Henry kepada bapanya. Henry kadang-kadang melawat untuk melihat Adil, tetapi Adil akan sentiasa bertindak sibuk dan terganggu. Apabila masa berlalu, Henry membesar dan dia menyertai pasukan baseball sekolahnya. Dia akhirnya mempunyai seseorang yang boleh dipanggil teman wanita buat kali pertama. Pada usia ini, dia mula menerapkan apa yang telah diajar oleh Frank sebelum ini. Henry kini memiliki kedai roti di mana dia menjual pai yang diilhamkan oleh resipi yang diajar Frank kepadanya. Miliknya pai sedang mendapat permintaan tinggi di pasaran juga. Sehingga suatu hari, dia menerima surat daripada Frank yang telah mengenali painya. Frank menjelaskan bahawa dia menemui artikel tentang pai Henry dan sangat bangga melihat gambar Henry di atasnya. Frank memberitahu Henry bahawa dia akan bebas tidak lama lagi, dan berjanji kepada Henry bahawa dia tidak akan menyebabkan Adil sedih. Pada hari pembebasannya, Frank disambut ceria di pintu penjara oleh Adil, yang semakin tua seperti dia. Mereka lalu berpelukan dan menangis sebagai tanda lega kerana penantian mereka selama 20 tahun akhirnya berakhir. Sila like dan subscribe channel kami.
Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.